So tak pun salah. Tak tahu kan sebab online. Tak tahu kan orang attention dia apa dia repair pam dia tidur kan. Tak tahu kan. Tapi bagi saya awak semua boleh ni lah boleh apa? Boleh harap study semula kan chapter ni. Saya rasa test masuk kata saya. Test akan masuk. Test saya minggu 14 tapi saya tak tahu bila. Tapi saya akan cuba habiskan awak punya chapter sehabis awal mungkin lah Sebab apa nanti saya target lepas maybe kita akan habis dalam 3 minggu lagi untuk ni. Nak tanya awak ada sem break ke? Minggu ke-8 kan awak sem break. Boleh beritahu saya tak bila? Kita tak tahu lagi. No. Ada ke? 17 April awak ni 19. Oh okey. So awak sem break dah ni So I'm not sure your class sempat ke tak untuk ni Tapi kalau ikut kan saya buka kalender Mas kan? Okay. So kita ada lebih kurang dalam 2 minggu kalau saya tak silap So maybe kita akan cover lah chapter yang sebanyak mungkin kita boleh Saya harap kamu semua sebab saya kalau boleh nak habis tahun awal So nanti kalau chapter dah habis kita bukan tak payah buat kelas lah, buat juga tapi maybe ada kelas tu maybe saya tak buat ke saya maybe hantar video ataupun nanti saya akan bagi kamu peluang untuk siapkan kamu punya assignment and so on semua lah So saya harap kita cuba habis tahun mungkin saya target minggu ke-9 kamu naik tu nanti kamu dah tak ada dah habis dah habis semua chapter So kamu boleh get ready minggu 10, 11, 12 tu dia ada issue lah kamu kena buat presentation dan so on apa semua Nanti saya akan ingatkan kamu semula sebab saya kena bincang dengan koordinator Jan sebab kamu punya IMS saya ada problem sikit untuk masuk ke markah So orang lain semua dah start tanda tapi saya punya student paling ramai 200 lebih So saya agak agak bukan malas dia agak saya buka tu saya research saya tak nak menanda dengan perasaan yang orang kata tak semangat kalau saya nak menanda saya punya murid ni dengan pelajar-pelajar saya ni dengan semangat yang baik dengan mood yang baik supaya saya berikan markah yang tinggi saya harap saya potong markah tu dengan 1-2 saja So kamu dapat 18, 19 saya target macam tu lah So saya harapkan tak ada yang meniru kalau ada meniru saya akan panggil dulu tu saya akan panggil dulu tu tak pun saya tak panggil saya bagi separuh tu 10 di 10 betul tu kalau dapat 20 markah kalau seorang tu dapat 19 ataupun 15 15 bagi 2 7.5 7.5 So saya harap tak ada yang meniru Walaupun dia tiru tu kesian lah orang yang buat Yang buat dia kesian lah Saya tak terpaksa Kalau kita tak tahu siapa tiru siapa
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita akan masuk ke topik 7 business plan Semua kamu ready nampak dekat kamu punya screen nampak Topik 7 business plan Nampak ni. Nampak Okay, so business plan apa objektif dia Kita to understand the essential element in preparation of business plan. So the business plan is something that not quite important, it's very important for someone for starting a business, or maybe someone who already has a business have a business, because business plan is what we can call is a resume of the company. So if you want to apply a job you need a quite strong resume, quite strong resume. Also with the company, if you want to apply loan, you want to make a collaboration, you want to someone to invest in your company, you want to make a joint venture and so on, you need a very strong business plan, resume or business plan So to develop comprehensive business plan that's what we will do the objective. So I hope you all understand the business plan is quite crucial for the subject. Although for me, why the assessment for the business plan is giving ingo, because for someone to make it, it's possible for personal to make it, but it take a lot of time, because I already did it a long time ago for my company I did a few times to apply some, what we can say, project project. And then I want to apply start some business new business that time. So saya hantar business plan tu dalam bentuk yang proper So ada yang lulus and ada yang rejection So yang tak rejection tu saya for sure saya tak berapa bagus So yang mana bagus tu alhamdulillah saya dapat secara kata umumnya saya dapat and then ada satu pupuk tu saya rasa bagus juga cuma dia cakap sediakan paperwork. So in my thought I think if someone the paperwork is quite simple from the business plan. And then when I enter the meeting dia masuk meeting tu mesyuarat tu, so yang present tu satu lagi problem ni present ni kat situ salah saya juga So should be me to present for my paperwork, and then suddenly it's change saya terpaksa tukar orang. Saya kena attend ada benda agency saya tak ingat benda agent emergency. So saya terpaksa pass benda tu ke orang lain So esok malam tu kawan saya ni dia memang power dalam bab present saya percayalah dia sebab masa tu dia dah level master so on, memang dia power. Saya cakap dia power untuk present. So saya percaya dengan dia untuk present bukanlah saya ni. Lepas tu he's coming and then for the presentation he's doing everyone but the result is negative. So it's kind of rejection so tapi rejection tu tak adalah habis secara total so dia suruh saya came out dengan rupanya dia nak business plan sebab dia nak more detailing dalam paper ni. Saya just bagi harga tu secara dalam satu page sajalah. Kalau business plan ni, kalau dia ada bahagian finance dan so on semua tu dia memang perfect awak kena kira harga projek 3 tahun contohnya, so on 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun contoh ada few cara and then nanti awak akan ada kena kira berapa modal awak guna, beli apa, list apa barang kena beli, apa ciri keselamatan awak so apa barang aset awak, apa yang aset, apa yang barang modal pusingan, apa yang barang akan habis itu dia adalah semua. So rupanya dia nak macam tu. So saya silap dah kereta tu saya suruh kawan saya dia tak faham apa yang kita buat walaupun saya dah explain dia. Malam tu kita bukannya saya passing gitu-gitu je secara bodoh gitu saya passing tak. Saya meeting dengan dia malam tu online saya tak boleh nak datang ke tempat dia. Kalau dia datang saya present So saya terang kat dia semua. Tapi pemahaman kita bila kita buat dia berbeza dengan orang yang tak buat walaupun dia study book kita, dia just tahu book kita je
Saya tak tahu apa sebalik apa yang paperwork kita tu. Maksudnya saya dah ringkaskan, saya tahu apa saya nak explain lah. Saya tahu apa saya nak story about that part and so on. So tapi it's good lah kau ni. So tapi sekarang adalah a few yang tak baik sebab dia ada something lah yang should not be done by my friend tapi it's okay lah. I thank you for helping me So the next ada anything I'm not making because it's kind of not good impression anymore So saya tak rasa saya semangat lagi nak buat tu. Bukan sebab kena buat semula, tapi bagi saya orang ibarat macam kita dah bad impression orang dah tak suka So for the second tu saya lebih kurang take time Saya fikir saya akan cuba next year ke macam tu lah soal So maybe sebab saya kalau boleh saya nak dilupakan kisah-kisah pahit dia tu begitu. Okay, so business plan simply BP kita akan guna BP dalam ni. Kalau ada pasal BP tu business plan Simply is a written document that give evidence of the business or project to be carried out in the near future. It contains information on business profile, business capital, site operation, production of goods, supply of material, distribution channel, marketing, administration, and finance. So you can say full with your company information lah. So business plan ni kalau boleh orang baca awak punya business plan tu, dia dah sebenarnya dah explain semua pasal company awak, kekuatan company awak punya kelemahan company awak, semua orang boleh tengok kat situ sebab tu make sure awak kena make a strong business plan Orang nak kebanyakan orang dapat projek tu starting business plan lah. Dan kalau awak dekat mana-mana entrepreneur pun memang dia kena ada kemahiran business plan. Sebab awak nak approach satu business plan dia macam-macam cara. Sebab bahagian marketing tu maybe awak approach something quite different You are approaching new strategy that will be used by anyone So it's quite interested by the investor but when a new team you must make sure you convince them with very strong because what we can say the new ways is kind of make some investor takut untuk melabur sebab dia orang cakap boleh berjaya ke confirm ke macam tu. And then business plan also describe internal and external environment and strategies for new venture sama lah maksudnya dia termasuk internal dan external element maksudnya perkara luar dan dalam maksudnya syarikat awak tu dia tahu lah dia tahu sama ada syarikat awak ni boleh tak boleh kalau berniaga kat sini lepas tu syarikat awak ni pattern dia macam mana, faham tak, kekuatan dia macam mana and so on, semua dia tahu. Lepas tu macam mana orang tu nak gunakan awak pun dia ada bukan dia guna kat sini, dia bukanlah merugikan awak tak dia sama-sama untung lah jangan fikir dalam bisnes ni dia gunakan apa dia bukan dalam contoh bekerja, dalam malam pekerjaan kalau orang gunakan awak, dia tak bayar gaji awak kalau dia bayar tak apalah, maksudnya tak apalah tapi kalau dalam bisnes ni biasanya kalau dia guna dia bayar macam tu khidmat dia tu bukannya dia gunakan awak tu free setengah company ni dia buat joint venture tu sebab dia fikir okay, kau ni boleh settlekan masalah aku untuk bahagian sales dan sekian. Sebab tu dia passing dia joint venture dia sebab kalau dia joint venture ni lebih kepada kerjasama macam tu lah sebab kalau dia bagi kontrak dia biasanya harga lagi tinggi tak sure and then ada break off macam tu kalau joint venture ni lebih kepada kerjasama awak boleh bagi idea dan awak ada satu fasa untuk bincang and then BP contain comprehensive strategy in short term plan and long term plan BP should be written by entrepreneur who want to establish the business. So dalam business plan ni dia ada short term plan dan long term plan macam mana awak rangka untuk awak punya starting business macam mana awak berniaga, macam mana awak punya cara berurusan soalan apa semua, apa punya cara marketing awak, apa cara sales yang awak boleh cari untuk sekarang untuk starting tu maybe awak guna contohlah short term plan awak akan guna modal yang banyak biasanya kalau nak start business ni kalau kita ke sini kita akan guna modal yang banyak so long term plan takkanlah awak contoh starting plan awak guna bukan short term plan awak you have to use about the capital about 2000k let's say for the SME let's say 20k per month 20k per month because you are using a very heavy kind of marketing you are using FB ad, you are
using Google Ads, you are using brochure, you are using agent and so on, you are using dropship and so on. Maksudnya kat situ dia bukan dari segi memang dropship ni free, ataupun kadang-kadang ada orang charge untuk dropship, tapi kadang-kadang untuk pengurusan tu kan, maksudnya takkan kita nak uruskan semua barang kan, so kita akan ada ya, bila awak gunakan banyak agent, so banyak barang jalan, takkan awak nak bungkus semua, betul tak kan. So kat situ maksudnya modal banyak, so awak kena fikirkan dah kan, contohnya setiap bulan awak gunakan 20,000 modal short term plan awak tak boleh jangkakan sampai selama 10 tahun, setiap bulan awak nak kena gunakan 20,000. So awak kena melabur dalam satu tempat tu dah banyak lah maybe 20,000 untuk the first year tu awak guna 20,000 about 240,000 Okay, 240,000 240k 240k. So let's say awak dah tahun pertama tu banyak tahun kedua awak kena kurangkan long term plan tu lah. Long term plan ni awak kena jangkakan awak dah kurang lah janganlah sama je ataupun lagi meningkat betul boleh, tetapi perlulah dengan untung yang lagi tinggi lah contoh awak untung tahun pertama tu maybe jarang ROI dalam tahun pertama ni jarang berlaku lah, tapi contoh lagi, kita ambil contoh je tahun pertama tu awak untung dalam 2 juta saja, contoh 2 juta awak untung tahun pertama, and then let's say tahun kedua tu awak gunakan, awak contoh modal dalam sama 240k, awak hasilkan 2 juta, and then awak kata why not we increase our capital using for a month about 40k, kenapa awak nak dapatkan 8 juta. So jadi kalau awak just naikkan contoh awak naikkan sampai sekarang 240k kan, awak naikkan sampai a few k 400k contohnya, tapi hasil dia tetap sama, so tak perlu lah so maksudnya awak long term plan awak tak berapa strong as well. Lepas tu BP should be written by entrepreneur who want to accelerate business. Ni macam saya cakap lah awak yang tulis, so siapa yang nak buat bisnes, awak memang kena pandai buat BP lah for sure memang kena pandai buat BP. Sebab apa BP ni dia ambil masa macam mana saya agak stress lah buat masa kan. Pertama saya buat masa belajar starting tapi disebabkan saya buat tu saya rasa bagus untuk saya bagus untuk saya, dan saya ada disebabkan tu saya boleh buat tu saya punya approaching untuk business punya ni macam-macam lah so kalau saya nak pergi camp, ada satu camp ni dia kalau awak ada sebagai saya beritahu je lah contoh kalau awak ada business yang okey bisnes sendiri awak rasa macam okey ataupun awak ada satu business yang awak rasa awak akan develop and boleh meyakinkan orang yang business awak tu dalam kerajaan ni dia ada dalam program TUBE TUBE saya tak sure dah masuk berapa poin kosong lah latest before COVID I think 6.0 TUBE 6.0 or more than that I don't remember, saya tak ingat. Tapi TUBE ni dia bagus awak kena masuk selama sebulan, dia ada training yang soal apa semua lah, lepas tu dia ada training mentor secara camp tertentu lah. Kalau awak berjaya bertahan dalam masa sebulan tu dengan apa yang dia bagi, awak akan dapat grant dalam 15k 15,000. And then kalau awak itu untuk TUBE saya tak sure dia dah buka belum tahun ni, masa belum buka lagi ke saya dah terlepas tapi yang tahun lepas ni buka bulan 10 agak dapat, and then saya terlepas lah itu, tapi saya dah apply sebelum tu, saya ada nak apply tapi saya dah masa tu saya considering saya sebulan tu agak rugi dah bagi saya, so saya pun tak apply nak dengar cerita. Tetapi disebabkan COVID-19 camp tu dibatalkan, tak ada, so siapa yang apply direct itu lulus macam tu je, just jawab exam je, just macam awak secara online macam tu camp tu konon-kononnya. So saya rasa macam rugi lah, maksudnya saya apply dulu and then kalau nak pergi tak pergi akal awak lah contoh dapat dah kalau saya dapat 15k and then seterusnya saya teraju dia ada bawah dia ada lah bawah teraju, awak Google teraju dia ada bawah support tak salah saya ada yang pertama kalau awak starting business dia ada pinjaman sehingga 500,000 sehingga 500,000 untuk yang kecil kalau awak yang untuk lagi besar dia ada sehingga 50 juta. Tapi 50 juta tu quite strong it's better you have biasanya yang apply untuk pinjaman 50 juta tu bukan pinjaman dia akan bagi grant kat awak. Grant tu 500,000 awak kena layak sampai ke final, dia ada by stage awak kena layak sampai ke final dan awak kena compete among ada tu awak akan dapat hadiah dalam 500k kat saya.
And then dia adalah berapa, tapi ada kawan saya dia tak menang dia tak menang 500k tu, tapi dia masuk final and then ada investor yang berminat untuk invest dalam bisnes tu. So kemenangan tu dia kemenangan luar kemenangan yang tertangguh. Itu so saya tak tahulah berapa dapat tapi berjaya lah dia. So jangan rasa begitu, antara yang super tiup. And then saya tak ingat lagi satu. Dia lah, lepas tu ada dana daripada Mara Kalau kamu buka page Mara, ada bahagian untuk usahawanan ke untuk perniagaan kecil macam tu. Awak boleh tengok kat situ Dia ada, kalau perempuan yang baru nak start bisnes, dia ada bawa dan wanita saya tak ingat tapi adalah macam awak yang, kalau awak lelaki perempuan yang baru nak start bisnes, dia adalah starting dia dalam 10,000 dia boleh bagi pinjaman tapi adalah maklumat yang awak kena isi online And then kalau perempuan dia sampai 50k wanita yes. Dia punya nama term untuk wanita yang baru nak start dia khas untuk perempuan. Lelaki tak boleh apply wanita. 50k sehingga 50k boleh. Tapi ada dia perlukan guarantor macam. And then businessman audience siapa kita punya audience pertama employees, investor, lender, customer advisor, consultant kenapa employees ni dia kita punya majikan employee. So majikan kita macam kita nak apply satu businessman untuk company lah sama atau investor, lender, supplier, orang customer, advisor, consultant, so on semua lah. And then industrial environmental analysis need to be done in preparing BP using methods such as PESTA, political, economy, social, technology, environmental, and laws, and SWOT analysis lah. Ini semua benda yang awak buat tu ada dia lebih pasti nak beri je. Bila betul maksudnya awak kena, kalau awak buat untuk bahagian industrial environmental, BP awak kena ada bahagian kenapa dari segi politik, dari segi ekonomi, social technology, environmental and law. Yang awak akan ada buatlah strength, weakness, opportunity and threat. Lepas tu, need to be considered external controllable variables such as economy, culture, industry, demand, competition. Yang ni awak kena buat, awak kena consider ni memang awak kena consider sebab apa, contoh COVID-19 benda yang tak terjangka kita tak boleh berasal, tapi awak kena jangka akan berlaku kemelesetan ekonomi. So kemelesetan ekonomi ni banyak berlaku tak banyaklah punca dia. So antara COVID-19 ni adalah antara punca kemelesetan ekonomi So awak kena predict ada masalah tu. Cuma awak tengoklah apa So biasanya ekonomi ni akan berubah semua cost bayar akan tinggi kat mana. So siapa yang awak boleh target dan apa bisnes awak consider Lepas tu awak boleh consider untuk culture, budaya. Mungkin zaman dulu, contoh zaman dulu kita budak-budak macam saya tak tahu macam saya selalu main lumpur, main kat luar lah banyak sebab kita tak ada. Tapi zaman sekarang orang budak-budak main tab. So apa yang awak boleh buat bisnes semua apa yang berkaitan. So awak kena tahu mungkin kat rumah. Mungkin akan datang bila dah ada AI semua dah tak pakai dah asset ke apa. So apa kita just pakai macam spek mata yang Iron Man pakai kan. Tak ada contoh AI pakai awak nak apa awak tag je macam tu tu antara function AI Lepas tu industri demand awak kena tengok apa yang akan datang ni, apa yang akan naik, apa yang akan naik So awak kena berani take a risk tapi ada punya risiko tu memang ada So competition awak kena study semua tu, awak kena tengok sama ada competition tu awak punya pesaing tu macam mana, apa persaingan tu akan datang macam mana, akan jadi hebat tak hebat macam mana cara marketing awak, macam mana. Contoh Tilan dia ambil kesempatan bila Tilan ni free dapat dia punya marketing, bila check time dapat free marketing juga tapi as a we call it back marketing back marketing sebab dia isu dia dengan artis terkenal dia saya tak tahu lah kamu kenal ke tak artis terkenal yang melakukan bisnes bisnes susu bisnes lain juga saya tak mention siapa cuma pandai saya tengok ada Tilan dia gunakan tu sebagai satu benda yang dia menganjing kepada chat time. So it's kind of marketing tu dia famous dia jadi orang sokong ke Tilan sebab dia menganjing ke chat time. So saya tengok dia banyak pandai dia ambil peluang pandai dia ambil.
Okay, the importance of business plan. A complete evaluation can be done on business plan to determine the business potential and to identify the weakness to be rectified. The vision and mission EBP can be assessed whether the business is viable or not viable. So business plan ni biasanya memang orang dah gunakan untuk decide maksudnya biasanya dia akan melakukan soal sidik juga lah, syarikat awal risau tipu ke apa kan. Tetapi business plan ni salah satu benda yang strong supaya kena strong. Sebab apa? Orang akan tengok kat situ lah. Kalau awak punya business plan pun benda tu nampak kelemahan syarikat awak, contohlah dari segi sistem finance awak berterabur, awak tak, maksudnya awak dari segi accounting awak memang tak pandai contoh. Tak boleh lah awak kena pandai. Lepas tu tengok secara strategi marketing awak sangat laku. Dia dah tahu dah company awak ni